Bismillahirrahmanirrahim. Babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab pada menyatakan dilarang mengikut perkara-perkara bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Bid'ah ialah perkara yang diada-ada, yang direka-reka, yang dibuat, yang tidak ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti mengetahui bahawa perkara yang diada-adakan ini ada yang perkara dasar, perkara asas, yang diada-ada dan direka-reka, bercanggah dengan dasar dan asas, halal dan haram yang sudah ada dalam Quran, boleh dan tak boleh yang sudah ada dalam Quran, rakaat semayang qasar dan jamak yang sudah ada dalam Quran, peraturan puasa Ramadan yang ada dalam Quran. Dia ubah caranya, dia ubah peraturan dan rukunnya. Ini yang dimaksudkan di sini. Dalam perkara undang-undang, hukum qisas dan hukum hudud, sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam hadis. Pencuri dikerat tangan, dia pindah dengan hukum penjara, ini tak boleh, ini salah. Dan di sana ada perkara yang ada dalam Quran dan hadis, yang tak ada dalam Quran dan hadis, dihuraikan lagi, dijelaskan lagi. Ini diizinkan oleh syarak. Di antaranya ialah Sayyidina Uthman bin Affan mengumpulkan, Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quranul Karim. Sayyidina Uthman suruh menulis dengan cara yang tersusun. Perkara ini tak ada di zaman Nabi SAW. Apabila ramainya hufazul Quran, orang yang hafal Quran, terlibat dengan jihad, dengan peperangan untuk menentang orang-orang yang murtad, kemudian berperang menghadapi Parsi dan Rom. Ramai kalangan yang hafal Quran ini mati syahid. Dibimbangkan Quran itu hilang. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengerahkan qurra, mengerahkan sahabat-sahabat yang hafal Quran, mengerahkan sahabat-sahabat yang menulis Al-Quranul Karim pada belulang, pada tulang, pada pelepah tama dan lain-lain, supaya dikumpulkan, disusun mengikut surah-surah dan ayat-ayat yang diperintah oleh Nabi SAW, cara menyusunnya. Ini termasuk dalam perkara yang Nabi tak buat, tapi diizinkan oleh syarak. Takut keliru, ada Quran yang dipegang oleh orang, dipakai satu saja yang dikumpul oleh para sahabat, maka himpunan-himpunan Quran yang berselerak ini diperintah oleh Sayyidina Uthman dibakar. Dibakar abunya, diletakkan di tempat yang baik. Ini bukan bid'ah. Kalau bid'ah yang diizinkan oleh syarak, dibenarkan. Di antaranya bang 2 kali pada hari Jumaat, berlaku zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman melihat bila masuk waktu bang kali yang pertama, masjid tak ramai orang, duduk di pasar lagi dalam keadaan yang leka. Lalu Sayyidina Uthman suruh bang 2 kali, maka berlakulah bang 2 kali. Ini tak masuk dalam bid'ah yang ditolak. Ini kena faham. Di antaranya ialah Sayyidina Umar suruh sembahyang tarawih 20 rakaat. Nabi sembahyang tarawih 8 rakaat. Nabi sembahyang 8 rakaat. Sembahyang yang panjang. Kemudian Nabi biarkan mereka sembahyang berselerak. Nabi sembahyang sekali je dengan orang ramai. Malam esok tak ada dah. Lalu mereka sembahyang berselerak. Dalam keadaan yang berselerak, Sayyidina Bakar buat tak tahu zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok masing-masing kumpul sana, kumpul sini. Sembahyang sendiri pun ada.
Lalu Saidina Umar suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dan orang ramai ikut Ubay bin Ka'ab. Ubay dianggap yang alim dalam Quran, jadi imam. Orang ramai pun ikut. Dan dia buat 20 rakaat. Ini tak termasuk dalam bid'ah. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Tak sabalah lah. Tak sabalah. Ini ceritanya. Termasuklah bang 2 kali pada hari Jumaat. Saidina Osman yang buat. Tak sabalah dalam bab ini. Saidina Osman adalah sahabat Nabi. Ya Nabi, Abu Bakar, Umar buat. Abu Bakar dengan Umar buat. Buat bang sekali je. Saidina Osman buat bang 2 kali. Kerana Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kamu adalah mengikut ajaran aku dan mengikut ajaran khulafa' ar-rasyidin kemudian daripada aku. Saidina Osman adalah khulafa' ar-rasyidin. Khulafa' ar-rasyidin. Selepas Nabi iktiraf, maka kita kena pakai apa yang Saidina Osman buat. Dalam hukum yang berkait dengan luqtah ataupun laqit, Nabi sebut dalam hadis, sekiranya kamu bertemu kambing yang hilang, kata Nabi. Kambing yang hilang. Tak ada tuan dia. Ambillah kambing itu. Takut dia makan oleh serigala. Kambing binatang lemah. Takutnya ambil dia lah orang yang tidak bertanggungjawab. Cari tuan dia. Kalau tak puas hati tuan dia tak ada, sembelih, pakat makan daging dia. Kata Nabi. Ini hadis. Pakat makan, tak jadi salah. Bila tuang dia mari, dia sebut sifat-sifat dia betul, gati kalau dia minta gati, pakat gati. Tak jadi salah. Kalau tuang dia tak mari-mari, tak ada apa halal, dia halalkan. Kalau kamu bertemu dengan unta yang hilang, unta ni binatang yang besar. Dah ambil, dia boleh bawa diri dia sendiri. Zaman Saidina Osman bin Affan radhiyallahu an, Saidina Osman kata, kalau temu unta pun ambil juga. Cari tuang dia tak ada, sembelih unta, Saidina Osman kata. Unta pun boleh sembelih juga. Bagi daging. Macam kambing juga. Adakah Saidina Osman bercanggah dengan pesanan Nabi? Tidak. Kerana masyarakat sudah berubah. Masyarakat sudah berubah. Berubah macam mana? Berubah perangai. Unta pun nyegat dorang. Unta nyegat dorang. Macam zaman kita lah, kereta api nya curi dorang. Nya curi kereta api. Macam-macam kapal terbangnya curi dorang. Boleh berlaku. Kapal minyak apa lautnya curi dorang. Keadaan sudah berubah. Maka hukum diubah mengikut keadaan yang berubah ini. Ini kita kena faham. Termasuklah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Pergi Mekah tak ada pasport. Pakai pergi gitu je. Semua boleh pergi. Orang tengok orang Islam, pergi. Islam dalam keadaan hebat. Orang kafir pun bergung nak pergi ke Mekah. Bergung. Bimbang. Sekarang suasana orang Islam lemah. Kalau terbiar begitu, orang kafir boleh masuk Mekah. Orang Islam wajib kena jaga Mekah. Maka dia buat pasport. Dia buat visa. Pasport dengan visa ni tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Maka dibolehkan. Ini termasuk dalam siasah syariah. Siasah syariah ataupun masalah mursalah. Perkara yang bawa maslahat bagi orang Islam. Maka dipakai hukum ini. Zaman Nabi, harta rampasan perang. Dalam Quran disebut ghanimah dibagi 5. 4/5 boleh ke bala-bala tentera. 1/5 boleh kepada pihak yang bertanggungjawab. Kerajaan ataupun penglima yang serah pada Nabi SAW. Zaman Saidina Umar, Islam sudah berjaya menakluk Parsi dan Rom. Sahabat tanah ribu-ribu ekar. Ribu-ribu ekar tanah. Kalau bagi bala-bala tentera tidak cukup tangan nak jaga luah dan lalu tanah. Harta terlalu banyak. Bila Saidina Umar tugaskan Abu Hurairah pergi ambil barang rampasan daripada hasil kejayaan peperangan daripada Parsi. Abu Hurairah balik.
temu Sayyidina Umar, saya balik dah. Tanya Sayyidina Umar tanya Abu Hurairah, membawa banyak mana? Baru kata 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar. Sebut acak kali. Dah erti nak sebut sejuta. 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar. Sayyidina Umar kata, mu balik tidur, mu ngatuk mata ni. Sayyidina Umar kata, balik tidur. Mari esok. Sayyidina Umar tanya, jawab gitu juga. Memang Abu Hurairah ni ingatan dia kuat. Dengan sebab itu hadis-hadis itu banyak riwayat Abu Hurairah. Kerana dia dengar Nabi bersabda, dia ingat selalu. Ini kehebatan Abu Hurairah. Kuat ingatan dia. Sayyidina Umar bertanya orang ramah, banyak sangat duit ini nak buat mana, nak pakai suka ke pakai timbang? Lalu seorang sahabat kata, ya Amirul Mukminin, orang Persia, orang Rom, bila mari duit banyak, dia buat buku kira-kira. Buat buku kira-kira. Buku kira-kira dia buat. Kemudian berapa jumlah masuk. Senaraikan orang-orang yang nak dibahagi dalam buku kira-kira ni, senarai. Senarai orang ni beri banyak ni, banyak ni, banyak ni. Maka mulalah dibuat Tadwinud Dawawin. Tadwinud Dawawin dirajastakan. Dirajastakan pendapatan dan perbelanjaan. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, gaji sama. Sama gaji. Ketua pejabat gaji 10 dinar. Kerana 10 dinar juga. Jaga pejabat 10 dinar juga. Sama je gaji sama belaka. Kerana dengan ketua pejabat sama. Pengelima dengan perebek sama gaji. Padahal pengelima ni teruk, tak tidur malam, berfikir. Sama gaji. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar melihat kaedah-kaedah pentadbiran daripada Parsi dan Rom. Maka dibuatlah gaji yang bersistem. Ada sistem dia, ada peraturan dia. Maka mereka yang masuk Islam sebelum hijrah, gaji lebih mahal. Mereka yang masuk Islam selepas hijrah, gajinya murah. Mereka yang menjadi ahli Badar, gajinya lebih mahal. Sayyidina Umar buat begitu. Mereka yang memegang jawatan-jawatan yang besar, gajinya lebih besar. Lalu mereka yang masuk Islam selepas pembukaan Mekah datang berarok kat Sayyidina Umar. Pasal apa ni Nabi bagi sama, mu tak bagi sama. Sayyidina Umar kata, mu dulu lawan Nabi. Mu lawan Nabi. Mu perang Nabi, mu masuk Islam ke Diang. Kata Nabi. Kata Sayyidina Umar. Mu dulu perang Nabi, lawan Nabi pada hadiang. Lawan Nabi. Bila menang nak sama dengan orang, tak boleh. Sayyidina Umar kata, senyaplah ke takut. Dia bagi mengikut kaedah itu. Kemudian termasuklah imbuhan yang diberi pada ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi. Sekarang dia sebut pencen. Ada pencen. Semua orang ada pencen yang berlaku. Termasuklah rakyat biasa pun ada pencen. Ini hebatnya kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Kerajaan yang ada hari ini, pegawai kerajaan dia pencen. Rakyat tak ada pencen. Zaman kerajaan Islam, rakyat ada pencen. Rakyat yang tua-tua tak ada kerja, ada pencen juga. Termasuklah orang Yahudi yang jadi rakyat, yang bayar jizyah, tak boleh kerja. Dia bayar cukai masa dia segar, masa dia uzur, diberi sara hidup padanya. Maka Sayyidina Umar menentukan pencen kepada ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi SAW. Sayyidina Umar beri pada Siti Aisyah. Sayyidina Aisyah dia beri mahar pada isteri-isteri yang lain, isteri Nabi. Lalu isteri-isteri Nabi yang lain berpakat pergi rumah anak Sayyidina Umar, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kira ayat ke ayahmu. Pasal apa ni tak adil ni? Aisyah beri banyak, orang lain beri sikit. Pasal apa? Hafsah pergi temu dengan ayah dia Sayyidina Umar. Ini orang mitok ni, mitok mengadu. Pasal apa? Aisyah beri banyak pada orang lain. Isteri-isteri lain beri sikit pada Aisyah. Sayyidina Umar kata, kalau ayahmu macam ayah dia, tak apa. Ayah dia siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Ayahmu Umar.
Umur Abu Bakar tak sama. Kalau ayahmu sama dengan ayah dia, aku beri sama. Lalu Aisyah mengundurkan diri supaya bagi sama belaka. Aisyah mengalah bagi sama belaka. Ini kisah-kisah. Benda-benda yang macam ni tidak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Termasuklah juga dalam masalah pemilihan pemimpin negara. Bila Nabi wafat, Nabi tak pesan siapa dia jadi ketua ganti dia. Maka dibuat mesyuarat. Golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Keluarga Nabi Ahlul Bait mencalonkan Sayyidina Ali. Golongan Muhajirin mencalonkan Sayyidina Abu Bakar. Dibuat pemilihan. Maka ramai setuju Sayyidina Abu Bakar. Mereka pilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi ketua negara. Itulah. Termasuklah mengundi-mengundi. Tak ada zaman Nabi mengundi. Ini ialah peraturan untuk memilih pemimpin. Cuma dalam Islam, syarat nak jadi pemimpin kena adil. Adil. Tak mengerjakan dosa besar. Tak terus-terus tidak fasik. Syarat-syaratnya banyak. Sekarang Allah ni, ikut nak pilih. Siapa dia piti banyak, gila pun tak apa. Siapa piti banyak, sudah. Tak betul pun tak apa. Itu kita tinggal syarat-syarat aja, itu bab lain. Itu masalah yang lain. Sebenarnya Islam mengajar orang putih, mengajar orang Eropah bagaimana memilih pemimpin. Cuma kita tak ikut ada yang ada dalam Islam. Itu satu perkara yang lain. Pembesar suara tak ada zaman Nabi. Mikrofon. Pakai suara begitu saja. Dengan sebab itu arkitek yang buat bangunan masjid-masjid di Andalus dan lain-lain lagi, masjid yang bergepur. Bila baca khutbah orang dengar habis. Ini bijak orang Islam buat masjid di masa dulu. Kan tak ada pembesar suara. Zaman sekarang ada mikrofon, pembesar suara. Ini ialah termasuk perkara yang tak ada zaman Nabi. Yang boleh dibuat. Banyak ceritanya. Jadi bila kita baca benda-benda yang macam ni, kita kena faham hal yang macam ni. Bid'ah yang dilarang, bid'ah yang berkait dengan hukum yang sudah ada. Qala Allah Ta'ala, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Surah Yunus ayat 10. Maka apa yang selepas kebenaran itu adalah kesesatan. Benda yang ada dalam Quran, dalam hadis yang benar, yang lain daripadanya adalah sesat. Dengan makna kalau bercanggah dengan Quran dan hadis adalah sesat. Perkara yang tak disebut dalam Quran dan hadis kena tengok dulu. Adalah menepati dasar yang betul dalam Quran dan hadis walaupun tak ada nas, itu tak apa. Kalau tak ada Quran hadis bercanggah dengan maslahah, dengan kebaikan orang, itu kena haram juga, kena faham. Wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Al-An'am ayat 38. Dan kami tidak tinggalkan dalam kitab sesuatu pun. Ayat ini dalam surah Al-An'am. Ayat yang berkait dengan semua binatang-binatang yang melata. Binatang yang terbang di udara. Binatang yang hidup dalam air. Ada dalam kitab Allah Ta'ala. Berapa banyak rezekinya. Berapa panjang umurnya. Bahkan binatang yang duduk dalam batu, dalam kayu. Dalam batang kayu. Diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan rezekinya. Jangan takut. Jangan bimbang. Inilah hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Maka hukum Allah Ta'ala hukum yang hebat. Qala Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 59. Maka jika sekiranya kamu bertelekah dalam sesuatu perkara, balik kepada Allah dan Rasul. Yakni kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni ada ayat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Setengah ustaz ni dibaca kat tu je, taat ke pemimpin-pemimpin, baca kat tu je. Tak baca habis.
Itu tak kena. Dah pemimpin tak betul, salah, tak boleh. Sambung ayat ni. Maka jika sekiranya fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bertelengkoh dalam sesuatu perkara, faruddu ilallahi war rasul, balik kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, yakni Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik pada Quran, balik pada hadis. Kalau berlaku pertelengkahan di antara pemimpin dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat. Para ulama menafsirkan ulil amri ini pemimpin dan para ulama, dua-dua sekali. Pemimpin dan para ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah. Kalau sungguh-sungguh kamu percaya kepada Allah dan hari akhirat. Itu dia. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Suratul An'am ayat 153. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang betul. Maka ikutlah ia. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan berperanda daripadanya, daripada jalan Allah. Mengikut satu riwayat dalam hadis, Nabi baca ayat ini ketika memanggil sahabat-sahabat dia dalam satu keadaan. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia, Nabi ambil kayu sebatang. Ada kayu di tangan dia, ada rating. Nabi toreh atas tanah, garis atas tanah. Garis betul, buat garis betul. Kemudian Nabi garis pula cabang kanan, ada kiri, ada cabang kanan kiri. Cabang banyak. Dan Nabi baca ayat ni. Wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'ul subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, jalan yang betul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan terpelenting, berpuak-peranda, tak betul, jadi salah. Jalan yang betul ialah jalan Islam, ini saja. Hak ni je kata Nabi, betul ni Islam. Hak banyak-banyak ni jalan-jalan yang lain orang buat, macam-macam jalan. Ingat kata Nabi, tiap-tiap kepala jalan ni ada syaitan tunggu. Mari sini, mari sini, mari sini, syaitan duduk di kepala jalan ni. Mari sini, jalan aku betul, jalan aku molek. Ajak kecek dengan cakap-cakap yang indah, cakap-cakap yang menarik. Tak padan dengan cakap pitih, tak padan dengan pitih janji. Nak beri benda, ikut jalan ni, jalan ni. Molek ni boleh benda, derah ni. Hak ni pahala tak nampak. Ha tu tak. Pahala tak nampak. Halal haram ni tak nampak, syurga neraka tak tahu lagi. Hak ni nampak stokor dah. Mari hak ni, mari hak ni. Tiap-tiap jalan ni ada syaitan, kata Nabi. Jangan sekali-kali kamu masuk jalan-jalan yang lain. Yang jelasnya kita disuruh tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat. Kalau semayang 4 rakaat, 4 kali. Semayang 3 rakaat, 3 kali. Kalau semayang sunat pula, acak kali pula, tambah pula, lebih pada semayang fardu. Kalau baca saja pula, acak kali pula, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Semayang jenazah pun tak tinggal baca Fatihah. Rokok sujud tak ada semayang jenazah. Fatihah tak tinggal. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Pasal apa? Mengapa? Sebab apa? Kerana datah dunia ni sangat hebat ujiannya. Semua duduk kata dia betul. Kita Islam kata kita betul. Yahudi kata Yahudi betul. Kristian kata Kristian betul. Hindu kata Hindu betul. Buddha kata Buddha betul. Komunis kata komunis betul. Perapok kata dia betul. Perapok kata dia betul. Pasal apa? Merapok nak pitih, nak belanja kat anak bini dia kata. Bujur dah kata pergi Mekah. Pasal apa merapok nak pergi Mekah? Kan betul kat tu. Tapi cara dia tak betul. Cara dia tak betul. Bukan semua betul. Yang betul satu saja, iaitulah Islam. Apa yang diajar oleh Islam ini betul.
Dengan sebab itu kita kena berdoa pada Allah Ta'ala tiap-tiap rakaat dengan khusyuk. Yang kedua pula, kita kena belajar pula. Lepas belajar pula, mengkaji lepas tahu pula. Lepas tahu jangan duduk serang, duduk dalam jamaah. Duduk dalam jamaah. Dalam kumpulan Islam. Jangan duduk dalam kumpulan yang saja. Kumpulan yang lain. Kalau duduk kumpulan yang lain, jadi melihat sesak. Walaupun dia pandai, dia bijak macam mana sekalipun, dia pergi dekat kumpulan lain. Jadi sesak. Jadi habis. Kena balik pada yang asal. Kumpulan Islam ini. Jangan sekali-kali. In ihdinas siratal mustaqim. Yang kita kena faham. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad SAW, jika sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah aku, nescaya Allah mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kalau mengasihi ke Tuhan, kata Nabi, ikut aku. Tuhan suruh Nabi beritahu kepada manusia, wahai manusia, kalau mengasihi ke Tuhan, semua manusia kasih ke Tuhan. Tapi kasih cara tak betul. Kasih cara tak betul. Semua percaya ke Tuhan. Orang Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha percaya ke Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika kau tanya mereka siapa yang jadikan langit dan bumi, mereka kata Allah. Semua kata Allah belaka. Pakat kata Allah belaka. Tapi nak kena Allah ni kena ikut Rasul. Rasul dilantik oleh Allah Ta'ala. Ni ikut siapa dia saja, jadi punah. Heret sembah berhala, sembah hatu syaitan, puja benda-benda yang salah, buat benda-benda yang tak betul. Tuhan kata kalau kamu kasih kepada Allah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kerana agama yang asal ialah Islam. Agama Nabi Adam alaihissalam Islam. Agama langit sebelum ada manusia ialah Islam. Adapun agama-agama lain, agama yang sudah diubah, yang sudah dipindah, yang sudah dirosakkan. Semua kata Allah dan semua puja Nabi Ibrahim. Orang Islam kata Ibrahim, bapa Kristian Yahudi kata Abraham, Hindu kata Brahma. Orang Hindu kata Brahma, Ibrahim juga. Tapi sudah menyeleweng, sudah tak betul. Sudah tak betul. Orang Yahudi mengatakan Abraham yang layak jadi nabi ialah nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Nabi-nabi bangsa lain bukan, tak boleh ikut. Nabi-nabi kena ikut kita. Mana-mana hak kita sesuai, kita pilih. Mana-mana tak sesuai, nak bunuh pada apa Nabi-Nabi ini. Ini orang Yahudi. Jahat. Hak ni pula Brahma. Brahma ni jadi melarak-melarak Tuhan, dia kata Brahma pula. Tuhan pula dah Ibrahim jadi Tuhan. Tuhan sampai 2, 3, 4 muka. Tuhan ada orang Hindu kata Brahma ni dia ada 3 muka. Salah satu muka tu ni tapa dia Shiva. Shiva ni Tuhan jaga perang. Tuhan yang jaga rezeki lain, yang jaga hujang, jaga ni lain. Banyak sampai beratus ribu Tuhan dia. Tiap-tiap tengok pun kayu buruk ada Tuhan situ. Ini orang Hindu. Jadi Brahma ni tak boleh buat patung dia kerana dia tapa. Cedera muka dia se. Tuhan kena tapa pula dah. Tak kepelek. Tak apalah. Awak ni dia sesak begitu. Jadi kita orang Islam ni percaya bahawa hak Nabi Muhammad bawa. Kena ikut Nabi Muhammad. Jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain, jadi punah. Kena ikut apa yang Nabi Muhammad bawa. Dalam perkara Tuhan, perkara ibadat, perkara nikah kahwin, perkara berniaga, perkara cocok tanam, perkara meretah negara, perkara berperang, perkara berdamai. Semua Nabi Muhammad ajar belaka. Sebagaimana yang diajar oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah.
dan ayat-ayat Quran yang berkait dengan bab mencegah daripada bid'ah dan perkara yang diadakan banyak disebut dalam ayat-ayat Quran. Wa ammal ahadithu fakathiratun jiddan wa hiya masyhuratun fanaqtasir ala tarafin minha. Adapun hadis-hadis yang berkait dengannya terlalu banyak. Masyhur hadis-hadis itu. Maka cukup dengan kita mengambil sebahagian daripada hadis-hadis yang berkait dengan perkara ini. Di antaranya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaih. Dan Aisyah radhiyallahu anha katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini padahal dia bukan daripadanya, maka dia ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Mengikut riwayat Muslim, lafaznya lain, maksudnya sama. Sesiapa yang beramal dengan amalan-amalan, apa-apa amalan, bukan daripada perkara agama, maka ditolak. Dan dimasukkan perkara agama ialah perkara yang berkait dengan rukun, asas, yang berkait dengan perkara yang ada nas, yang nyata, maka hendaklah ditolak. Itu bukan urusan agama. Contohnya, Allah Ta'ala sudah mengatakan sembahyang 5 waktu dalam Quran. Nabi sudah mengajar cara sembahyang 5 waktu. Berbagai-bagai caranya, ulama-ulama berkhilaf. Khilaf ulama ni kerana semua cara tu boleh berlaku. Ulama-ulama mazhab walaupun berbeza, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Nawawi dan lain-lain lagi. Termasuk dalam Quran dan hadis yang tak perlu dipercakaikan. Apa yang jadi masalah, pergi tambah lebih sepatut yang ada dalam Quran dan hadis. Contohnya, sembahyang pakai niat saja. Tak payah. Niat saja. Duduk saja je. Tak ada gerak, tak ada takbir. Niat je. Niat takbir, niat. Pakai niat semua. Habis niat. Itu tak diajar oleh Nabi. Termasuk perkara bid'ah. Cubakah tengok suruh pakai niat makan, niat pakai niat saja makan. Tak usah makan. Boleh tak? Tak usah makan lah, niat makan. Ada benda yang ada niat, ada benda yang kena campur niat dengan amalan. Sembahyang ni campur niat dengan amalan. Ni kena ikan hiasan, binatang hiasan. Tak jadi salah. Untuk melihat keindahan. Ini tak dilarang oleh agama. Ada faedah dia. Yang benda yang tak ada faedah, tak boleh. Tak boleh berniaga. Litah boleh berniaga. Litah ada faedah untuk perubatan. Apa sahaja benda yang ada faedah untuk perubatan itu tak apa, dibenarkan oleh syarak. Benda yang tak ada faedah, itu bid'ah. Niaga benda yang tak ada faedah. Benda yang diharam itu tidak boleh. Termasuk perkara bid'ah. Walaupun pasport dah minggu lepas kita dah terang tu. Pasport haji, pasport nak melawat. Itu benda tak ada dalam Quran, telah hadir. Pembesar suara, tak ada dalam Quran, tak ada lah hadir. Sama dulu pakai gedung. Nak istihad semayang, orang jauh-jauh, duduk kampung jauh. Mula-mula zaman Nabi pakai bank. Di padang pasir tak ada hutang. Bila Islam mari ke tempat kita ni, maka pendakwah-pendakwah kata, senang nak beritahu. Masuk waktu semayang, buat gedung. Atau membuat ketuk. Mari orang pula ketuk geduk tak ada zaman Nabi. Balah geduk bid'ah, ketuk bid'ah. Balah sama-sama orang Islam. Ini zaman orang putih jajah.
Masa orang putih jajah kita, orang Belanda jajah Indonesia, jajah tanah Melayu ni, di mana penduduk kampung balah antara ulama-ulama, tok guru pondok, kaum tua, kaum muda, balah bak geduk dan bak ketuk. Hak tua kata boleh pakai geduk, pakai ketuk. Hak muda kata tak boleh. Hak pengikut tahun muda, ketek geduk, malang, ranyuk dalam sungai. Gomor kapung dengan kapung, kis geduk. Negeri orang Belanda, orang putih mereka. Ini semua benda-benda yang kita kena faham. Sekarang ni, pembesar suara dia tak payah geduk lah. Ada pembesar suara. Teknologi moden. Ini boleh dipakai. Tak payah disalok. Itu adalah benda yang tak ada dalam hadis, dibenarkan oleh syarak. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu ba'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrinu baina usbu'aihi as-sababati wal-wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqulu ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka daynan aw daya'an fa ilayya wa alayya rawahu Muslim. Maksudnya dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, adalah Rasulullah SAW apabila dia berkhutbah merah mata, meninggikan suara macam dia marah, semangat. Nabi berkhutbah dengan semangat, bukan ngatuk dia. Ittaqullah, makmum tidur makmum ngatuk dengar. Nabi bila khutbah, suara dia kuat, mata dia merah, semangat bila Nabi berkhutbah dan Nabi bersyarah. Bersyarah, berkhutbah, semangat. Seolah-olah pemerintah tentera yang memberitahu kedatangan musuh. Bila musuh dekat nak serang, pemerintah berterbit untuk memberi amaran dan peringatan. Itu cara Nabi berpidato, cara Nabi berucap. Dia bersabda, sabbahakum wa massakum, pagi kamu dan petang kamu. Selamat pagi, selamat petang. Berkat pagi dan berkat petang. Dan dia berkata, bu'istu ana was-sa'atu kahataini, dibangkitkan aku menjadi rasul dengan hari kiamat seperti ini. Lalu dia menunjukkan dua jari yang didempetkan, iaitulah jari telunjuk dan jari tengah. Isyarat dengan tangan. Aku dibangkitkan Allah dengan hari kiamat macam ini. Dekatnya macam jari telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan bergaya dengan tangan bila menyampaikan ucapan. Bukan siapa keluar banyak doa lalu. Tengok tempat mana sabah lah. Dia tunjuk. Jari tunjuk, jari tengah. Makna dekatnya dengan kiamat. Nabi kita, Nabi akhir zaman. Selepasnya berlaku kiamat. Allah Ta'ala beri masa siapa 1000 tahun, 1400 tahun sekarang ni. Tak tahu berapa lagi masa supaya manusia ikut Islam. Manusia ikut Islam, ikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai masa manusia tak mau ikut dah, tak mau ikut dah Islam ni, orang sembahyang pun tak ada, orang sebut nama Allah pun tak ada, maka berlaku kiamat yang menghancurkan semua. Langit, bumi, bulan, bintang, cakrawala hancur. Ahli-ahli sains yang dulunya tak percaya hari kiamat, hari ni percaya dah. Ahli-ahli sains orang putih, dulu dia tak percaya hari kiamat ni. Dunia ni kekal, hari ni percaya dah. Kerana dia percaya dalam perut bumi tempat kita duduk ni, gas pun ada, petrol pun ada, belerang pun ada. Ada berlaku dalam perut bumi ni. Bumi yang besar, kita tengok dalam perut ni ada macam-macam dalam perut bumi ni. Dan manusia dak tengok taruh. Tamak halaba, dak ke halal cak ke haram. Tebang balok, gali lubang, gali parit, buat bangunan tinggi-tinggi, bermegah. Gali-gali
tepuk, bumi menjadi retak. Mengadakan ujian senjata untuk berperang. Senjata nuklear, dulu atom. Senjata nuklear pula. Boleh buat letupan, sekali bergegar, bumi menjadi retak. Maka tiba masanya manusia akan menjadi leka, berperang sebesar-besarnya, maka bumi akan meletup. Bumi meletup, langit juga meletup, matahari habis. Bumi ini pusat, tempat tapak kepada kejadian yang Tuhan jadikan, tempat manusia duduk. Maka berlakulah kemusnahan, kerosakan. Dan sebab itulah bila manusia syirik, manusia melakukan kejahatan di bumi, malaikat beristighfar, malaikat di langit beristighfar. Malaikat minta Tuhan ampun, kerana malaikat tahu. Dan sebab kejahatan penduduk di bumi ini menyebabkan berlakunya kiamat yang menghancurkan semuanya. Hari kiamat akan berlaku. Kemudian Allah Ta'ala jadikan semula alam baru, alam akhirat. Dibangkitkan semula. Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula. Daripada tak ada, boleh jadi ada. Daripada mati nak hidup pula, sangat mudah di sisi Allah Ta'ala. Dihidupkan semula. Nabi sebut, ingat, aku dengan kiamat dekat. Dan bersabda lagi selepas itu, sesungguhnya sebaik-baik percakapan ialah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara-perkara yang diada-ada dan direka. Setiap bid'ah, setiap yang direka-reka diadakan itu adalah sesat. Perkara yang diadakan dalam urusan agama, perkara yang macam itu adalah sesat, kata Nabi. Jangan ada cipta perkara agama, benda yang Tuhan tak suruh, yang Nabi tak suruh, kita tambah-tambah. Hak Nabi larang dibuat-buat. Ini jangan membawa kesesatan, dan kesesatan itu tempat dalam neraka lah. Dia sebut di sini. Kemudian Nabi bersabda, aku lebih utama terhadap orang yang beriman daripada diri dia sendiri. Ini sayangnya Nabi ke umat dia. Nabi sayang ke umat dia. Sesiapa yang meninggalkan harta, maka bagi dirinya. Sesiapa yang ada harta, bagi keluarganya. Sesiapa yang mati, tinggal harta, boleh ke anak beranak dia? Aku tak ambil, kata Nabi. Ke anak beranak dia. Sesiapa yang meninggalkan hutang ataupun kehilangan, terserah kepada aku dan terpulang kepada aku. Barang siapa yang ada hutang, tak bayar hutang, aku ganti hutang dia. Jaminan Nabi. Barang siapa yang kehilangan sesuatu, aku akan ganti pada dia. Dia sebut pada masa dia memerintah negara. Menunjukkan bagaimana Nabi cakna kepada rakyat, kepada penduduk, kepada umat Islam. Dia kasih kepada umat dia dengan kasih yang sungguh-sungguh. Itu sifat Nabi SAW. Dengan cara yang sungguh-sungguh, dan kita kena sayang pada Nabi SAW. Kemudian hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang kita baca dahulu dalam bab memelihara di atas sunnah Nabi, iaitu hadis yang sudah kita baca, hadis 158. Hadis yang kedua, bab wajib memelihara sunnah. Kita baca dahulu hadis ni. Wallahu a'lam. Minggu depan ni kita tukar kitab lain, iaitulah kitab Sirah Nabawiyah. Fiqh Harakah di Surah Nabawiyah. Kan kitab ni kita dah tamat, dah khatam.